Kalau betul Allah adil, kenapa ada orang yang banyak beribadat bertahun-tahun tapi mati dalam keadaan maksiat masuk neraka? Dan kan ada pendosa yang banyak maksiat, berzina dan bunuh, mati dalam keadaan taubat masuk syurga. Jawabnya, Allah Maha Adil juga. Kerana yang menjadikan kita susah bukan Allah, kita sendiri. Tadi kita nak mari ke masjid, kita ada pilihan. Faham lagi? Untuk pergi ke masjid. Kalau kanannya berbuat maksiat, kirinya pergi ke masjid, kita boleh pilih tak? Dua tu. Boleh pilih. Nak ke kanan pun boleh, nak ke kiri pun boleh. Kiri benda yang benda baik, kanan benda yang jahat. Kita pilih yang jahat, tak semput kau nafas kita. Tetap dapat bernafas seperti biasa. Kita pilih yang baik pun biasa juga. Oleh kerana benda yang kita boleh pilih, maka kita dibalas di akhirat. Sebab tu kalau siapa yang terpaksa melakukan sesuatu, bukan dia diberi pilihan, tidak akan diazab. Contoh, orang yang sangat lapar, tidak jumpa makanan yang halal, dia jumpa bangkai, maka dimaafkan. Bukan dia ada pilihan, dia terpaksa makan bangkai, menyelamatkan nyawanya. Maka Allah kata, "Famani turra ghaira baghi wala adik wala isma alaih." Siapa yang terpaksa buat benda yang salah, maka tidak ada dosa atasnya. Tapi kita buat yang benda yang salah, kita pilih atau dipaksa? Saya jawab, kita pilih, maka kita akan bertanggungjawab dengan pilihan kita. Nah, soalan seterusnya, apakah tanda besar kiamat? Kiamat ini dia ada schedule dia, ada tentatif. Semuanya dalam hadis, jangan pandai-pandai buat. Kerana Allah yang wahyukan kepada Nabi, begini tandanya. Dia ada kiamatul, ada alamatul sughra, ada alamatul kubra. Alamat kecil, alamat besar. Okey. Alamat besar banyak. Antaranya mula dengan terbit Imam Mahdi. Dia akan memimpin perjuangan seluruh umat Islam. Kemudian baca tu schedule tentatif dia terbit Dajjal. Lepas terbit Dajjal, dia ada nombor dia, tertib dia. Turun Nabi Isa daripada langit, membunuh Dajjal, menjadi pemimpin yang adil. Nampak lagi? Kemudian lagi keluar api di bumi Yaman. Kemudian lagi keluar Dabatul Ardi. Kemudian lagi keluar Ya'juj wa Ma'juj. Akhir sekali dipanggil malaikat Israfil, tiup sangkakala. Lagu mana bentuk tiupan, wallahu a'lam. Kita dalam hadis tak lukis gambar. Yang kata macam saxophone Kenny G, yang kata macam clarinet dan sebagainya. Tak, pasal kita tak tengok. Tiup sangkakala. Tiup yang pertama, iza sama'un syaqqat. Tak, apabila langit terbelah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, pecah habis sekalian alam. Sekarang gempa bumi Allah jadikan 2-3 tahun sekali. 2001 di Yokohama, Jepun. Selang 8 tahun baru ada pula. Di dekat Kyoto, di utara Kyoto. Bukan hari-hari dan bukan semua tempat. Kadang di Turki, kadang di Indonesia, kadang berlaku di India dan kadang di Jepun. Tapi kalau hari kiamat besar, semua bumi Allah suruh goncang sekaligus. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila Allah perintahkan malaikat untuk menggempa bumi kan, seluruh bumi ini sekaligus. Nampak? Soalan seterusnya, adakah mandi wajib kena gosok, lalukan air saja atau macam mana? Jawabnya, tak wajib gosok, wajib ratakan air sekalian badan. Tengok pada takrif mandi. Apa makna mandi? Sailanul ma' ala jami'il badani biniyatin. Ratakan air seluruh badan, ada niat. Nampak? Jadi kalau kita gonyoh, lebih baik. Sunat kita gonyoh. Kalau kita tak gonyoh, contoh kita mandi shower, hujan, airnya kuat, tak gonyoh pun rata dah, sah. Tapi kalau kita gonyoh, dapat pahala. Kerana Nabi menggosok badannya ketika mandi. Gosok lagu tu. Nak gosok dengan tangan boleh, nak gosok dengan benda apa? Kain DIY tu boleh. Kau lagi ikut pandamu lah. Gosok itu sunat. Lebih rata air. Syaratnya rata saja. Kita tak gosok pun sah, syarat rata. Kita naik motor, nak pergi ke surga, tengok batu lima hujan lebat, kita popong kita batu lima. Masuk dalam hujan saja aku mandi wajib gitu. Siapa pakai rata dah air sah mandi junub. Faham lagi? Kalau rata, kalau tak rata tak sah. Macam ambil wudu kan. Orang kata afsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Bukan basuh dengan tangan.
Sunat sapu dengan tangan. Faham lagi? Kita tak guna tangan boleh, kita guna botol, cuah atas muka. Cuah atas muka rata, sah tak? Atau shower, sah. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah air akan kepala kamu. Kita ambil air buang ke tangan, afdal. Tapi kalau kita tak buang ke tangan pun sah tak? Nah, sampai tak sapu kepala, kita cebok air, kita buat bulat, kita lepot, bum, pang, sah juga. Tandukan Ronaldo, pang, asal air kena kepala. Nah, soalan seterusnya. Saya kerja tinggal di KL, saya pergi kerja dengan LRT sebelum masuk waktu subuh. Bolehkah saya solat subuh dalam keadaan duduk? Masuk waktu dalam LRT, walaupun bila saya sampai ke stesen, tempat kerja waktu subuh sudah habis. Belum habis. Jawabnya, tak boleh semayang isyarat fardu. Fardu tak boleh solat dengan isyarat. Selagi boleh solat dengan cukup rukun. Faham lagi? Tapi kalau tidak ada masa untuk solat macam biasa, hanya boleh solat duduk dalam LRT. Kalau sampai subuh sudah habis, maka sah solat dengan isyarat. Maksud isyarat itu, kita tak boleh berdiri, boleh duduk. Kita tak mampu rokok, boleh tunduk kepala saja, boleh. Tapi kalau kita LRT pukul 6 sampai di pejabat pukul 6.30, masih ada subuh, boleh semayang macam biasa, tak boleh solat isyarat. Faham? Tapi kalau solat sunat tak ada masalah. Solat sunat bebas. Duduk di dengung, nak pergi di Kemamang, atau nak pergi dekat, nak pergi Pakar saja. Pukul 8.30 sampai lepas tu 5 kat sekolah teknik, tengok berpu merah. Faham? Tu duha ni. Naik ES5. Allahu Akbar. Aku sembahyang sunat duha. Faham? Membelakangi kiblat, menghadap Bukit Baru. Soh. Tu ES5 kalau rezek gini. Allahu Akbar. Soh. Orang nakal Ali Davidson. Allahu Akbar. Anda tinggi pun. Jadi jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia gitu. Faham? Ar-Rahmanirrahim. Jalanlah. Tapi bila rakaat, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jangan kepala buah tataki. Buka tengok Messi benar keliling.